pula. Maknanya sebelum ini kita dah ulang kaji berapa bab? 2 bab. Puan-puan semua ada nota ni? Buka je lah nota ni, senang. Rujuk puan-puan. Allahu Akbar. Perhatikan kembali nota 1 kita. Dia ada 2 keping. Jadi nota ni, nota 1, nota 2. Jadi puan-puan, pada pandangan puan-puan senang tak rujuk hukum tajwid menggunakan nota ustaz ni? Alhamdulillah. Dan saya menggalakkan, kalau boleh puan-puan belilah kat belakang sana ataupun photostat sendiri ke boleh di kedai nanti. Puan-puan tolong bagi nota ni kepada anak cucu di rumah. Setidak-tidaknya mereka kenal tentang hukum nun mati dan tanwin, tentang hukum mim mati, wajibul ghannah, alif lam dan qalqalah ada dalam Quran yang kita baca. Puan-puan tahu tak? Anak cucu kita hari ini, perempuan, ramai lagi yang tak kenal dengan hukum tajwid. Itu sebab mereka tak boleh nak baca Quran. Sebab tak kenal hukum tajwid. Jadi saya syorkan, puan-puan tolong photostat ataupun beli kat belakang sana, hadiahkan nota ringkas ini kepada anak cucu kita di rumah. Ustaz, saya nak bagi suami isteri boleh ke? Boleh, apa salahnya perempuan? Apa salahnya bagi suami, bagi isteri kita di rumah? Mudah-mudahan kita yang belajar ni dapat tunjuk ajar pada mereka, insya-Allah. Jadi puan-puan, sebelum saya benarkan masuk kepada bab yang ketiga, saya nak dengar suara tuan-tuan dan puan-puan. 2 bab yang awal yang sempat kita ulang kaji. Puan-puan, bab yang pertama namanya apa? Nun mati dan tanwin. Puan-puan jawapan tu dah ada kat sini, tinggal baca dan faham aja. Sekali lagi diulang, apa tajuknya bab 1? Nun mati dan tanwin. Jadi di dalamnya nanti mesti ada berapa hukum? Ada 5 hukum yang dimulakan dengan yang pertama ma'al ghunnah, kedua idgham bila ghunnah, 3 iqlab, 4 ikhfa hakiki, 5. Puan-puan, percayalah bila kita baca Quran, terutamanya surah-surah yang panjang, kelima-lima hukum ni sentiasa ada dalam bacaan kita. Jadi tuan-tuan, saya doa ya, mudah-mudahan puan-puan, kalau tidak sekarang pun satu hari nanti puan-puan boleh memahami tentang 5 hukum yang kita sebut tadi. Cuma saya nak tanya sikit ni lagi tentang 5 hukum tadi. Puan-puan tahu tak apa matlamat utama tujuan ulama suruh kita belajar 5 hukum ni? Tak lain tak bukan, kata tok guru saya, adalah supaya kamu mengetahui yang mana hukum dengung, yang mana tidak dengung. Jadi puan-puan, daripada 5 hukum tadi, berapa yang dengung? 3 yang dengung. Berapa yang tak dengung? 2. Dan puan-puan tahu tak apa makna dengung tak dengung tadi? Dengung bunyi apa je? Bunyi sengau. Bunyi sengau dalam rongga hidung lah. Selama 2 harakat. Bukan 2 rakaat. 2 harakat, puan-puan jangan salah sebut ya. 2 harakat. Jadi puan-puan, maksudnya bunyi dengung tu bunyi sengau dalam rongga hidung kita selama 2 second. 2 kiraan. Okey, bagus. Manakala kalau sebut hukum yang tidak berdengung ataupun hukum yang tidak berdengung ada melibatkan bacaan yang tidak ada bunyi, tak ada bunyi sengau dan tidak ada kiraan harakat tuan ya. Maknanya tak payah tunjuk jari dah puan-puan. Gitulah ceritanya. Jadi puan-puan kata tadi 3 hukum yang berdengung melibatkan hukum apa? Saja nak tanya dulu. Idgham ma'al ghunnah, lagi iqlab, lagi 1 ikhfa hakiki. Ingat, dengar mana-mana ustaz dalam TV ke radio dan sebagainya, dia sebutlah idgham ma'al ghunnah, iqlab dan ikhfa hakiki, maka dalam ingatan kita tak lain tak bukan hukumnya berdengung. Habis tu ustaz, kalau saya tak dengung apa hukum bacaan saya? Hukum bacaan kita adalah makruh. Siapa yang khabar? Ulama-ulama Quran. Hukum yang melibatkan dengung tak dengung, kalau perempuan salah, bacaan kita makruh. Ambil perhatian. Maknanya dia bukan kesalahan yang besar je ya. Dia kesalahan yang kecil aja, tapi tetap kesalahan dalam bacaan Quran. Dan perkara yang makruh kata ulama tajwid, kalau banyak kali kita buat jatuh kepada haram. Jadi perkara makruh ni elok buat selalu ke elok tinggal? Elok tinggal, jangan dibuat selalu. Kalau sekali-sekala tu mungkin kita tak sengaja. Tapi kalau dah setiap kali baca jumpa iqlab, ustaz saya tak dengung. Jumpa iqlab saya tak dengung. Maka lama-kelamaan jadi haram kepada bacaan kita. Ya puan ya. Okey, selesai 3 hukum tadi. Manakala sudah tentu 2 hukum dibaca tidak dengung. Apakah hukum tersebut? Idgham bila ghunnah dan izhar halqi. Alhamdulillah. Puan-puan, tetapkan ingatan kita kepada apa yang Ustaz khabar tadi. Mudah-mudahan puan-puan sentiasa ingat apa yang diajar. Dan puan-puan nak tahu tak? Kalau nak sentiasa ingat apa yang diajar, puan-puan tak ada pilihan. Melainkan kena sentiasa meletakkan diri dalam keadaan menuntut ilmu.
Kalau anda katalah ustaz, hari ni last kali saya jumpa ustaz, saya tak nak belajar dah dengan ustaz. Perempuan tak belajar pula dengan ustaz lain di luar. Maka perempuan insya-Allah tak lama mungkin ilmu yang perempuan dapat tadi mungkin hilang begitu saja. Jadi kata arwah tok guru saya, kalau kamu nak kekalkan ilmu tu dalam diri kamu, kamu tak boleh pisahkan dengan ustaz, dengan guru kamu. Kamu kena selesai menuntut ilmu di mana sajalah kamu berada. Okey tuan-tuan perempuan, kesimpulannya apa yang ustaz nak khabar tentang 5 hukum tadi? Perempuan tahu tak? Daripada 5 hukum, 3 yang berdengung, 2 tak dengung kan? Apa kesimpulan yang paling mustahak sebagai umat Islam, sebagai orang Islam yang tiap-tiap hari baca Fatihah? Perempuan tahu tak? Dalam Fatihah kita tu ada tak hukum yang 5 tadi? Tak ada? Ada tak hukum yang 5 tadi? Macam tak berapa confident dia berjawabnya. Walhal jawapannya ustaz dah bagi tahu dah. Daripada 5 hukum tu ada 1 hukum ada dalam Fatihah je. Namanya izhar halqi. Sebut. Mana tahu keluar dalam periksa ustaz tanya. Di bawah nun mati dan tanwin apakah hukum yang ada dalam Fatihah? Maka perempuan jawablah izhar halqi. Baik perempuan, kat mana kalimahnya? Perempuan ingat tak dalam Fatihah tu perkataan an'amta. Sebut. Dah ada ustaz tulis kat bawah ni pun. Ni nampak an'amta. Bukankah nun mati jumpa dengan ain? Itulah namanya izhar. 1 ke banyak dalam Fatihah? 1 ke banyak dalam Fatihah? 1 aja dah pendak ustaz tunjuk ni. 1 aja dalam Fatihah tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kalau 1 tu boleh ingat ke tidak? InsyaAllah ustaz, saya ingat sampai ke akhir hayat saya ustaz, bahawa an'amta itu milik hukum izhar halqi dalam surah Al-Fatihah. Puan, apa pentingnya kita tahu hukum tu? Pentingnya nanti bacaan kita jadi betul. Bila betul, bacaan kita dapat pahala. Tapi kalau perempuan baca begini, siratal ladzina an'am, dengung belaka kat situ. Kalau dengung tuan-tuan, maka hukum bacaannya makruh pada bacaan tadi. Maknanya perempuan dapat bacaan kita sah juga, tetapi perempuan ada baiknya perkara yang makruh jangan dibuat selalu dalam bacaan kita ya. Jadi kesimpulannya puan, di bawah hukum nun mati dan tanwin dalam surah Fatihah kita ada 1 hukum namanya izhar halqi pada kalimah an'amta. Nun mati jumpa ain. Alhamdulillah. Selama ni saya tak tahulah ustaz, tak ada siapa yang bagi tahu saya tentang hukum tersebut dalam Fatihah. Jadi perempuan syukur banyak-banyak. Walaupun umur kita sekarang ni bukan muda lagi perempuan. Majoriti depan ustaz ni dah 40, 50, 60 ke atas. Maka perempuan syukur banyak-banyak. Setidak-tidaknya kita kenal bahawa izhar itu ada dalam surah Fatihah kita. Muqtamad. Habis cerita. Kenapa ustaz kaitkan dengan Fatihah? Sebab Fatihah tu surah yang wajib dibaca tiap-tiap hari. Betul? Surah lain tak wajib, sunat. Tapi Fatihah wajib sebab dia rukun solat je. Maknanya kalau Haji kata, kalau kita kata, ustaz, ada sehari tu saya rasa tak baca Fatihah lah ustaz. Sah lah kita tak sembahyang perempuan. Allahu Akbar. Jadi wa na'udzubillah, jangan tidak solat perempuan. Dan kalau kita tidak solat ataupun tinggal solat, ada ulama mengatakan kita kena qadakkan baliklah solat kita ya. Okey baik tuan-tuan perempuan, selesai hukum nun mati dan tanwin. Bagaimana dengan bab yang kedua? Yang latest minggu sudah cerita kita. Apa ceritanya? Dalam bab 2 ni tajuk besarnya apa? Hukum mim mati. Tajuk besar mesti ada. Mim mati. Okey. Di bawah mim mati ni ada berapa hukum? 3 sebut sama-sama. Idgham syafawi 2. Pandai 3. Alhamdulillah. Jadi ada 3 hukum ini. Mesti di bawah tajuk hukum mim mati. Dan puan-puan seperti mana bab 1 juga tadi, tujuan kata ulama kita belajar bab 2 ni hukum mim mati adalah untuk membezakan yang mana hukum dengung, mana tidak dengung pada bacaan. Jadi tolong sebut, daripada 3 hukum tadi, berapa hukum yang berdengung? 2 apa dia puan? Syafawi dengan pandai. Manakala satu-satunya hukum yang tak dengung? Ui, pandai, alhamdulillah. Dan puan-puan, kembali kepada surah Fatihah. Rupa-rupanya dalam Fatihah ni ada tak 3 hukum ni? 3-3 ada? 3-3-nya tak, puan, 3 semua tak ada, tapi 1 ada daripadanya. 1 daripada 3 tu ada. Iaitu apa dia? Izhar syafawi. Kalau tadi, izhar halqi, yang ni izhar syafawi. Kat mana contohnya? Puan-puan tengok bawah ni. Bawah ni, nampak tak contoh satu kalimah tu? Cuba ikut. Alhamdu. An'amta.
Untuk alhamdu, mim mati jumpa dengan dal. Alhamdu tu mim mati jumpa dengan dal. Kalau an'amta, mim mati jumpa dengan ta. Perempuan jangan tak tahu perempuan. Jangan main hafal saja. Tapi bila anak cucu tanya, apa jumpa apa jadi izhar syafawi? Jawabnya mim mati jumpa dal dengan mim mati jumpa ta. Dan perempuan oleh kerana mereka ni bergabung, bercantum ji, maka disebut sebagai satu kalimah. Kemudian ada lagi dua contoh. Tengok. Sebelah kanan sekali. Ikut. Alaihim ghairi. Mim mati jumpa ghair. Lagi satu di bawah. Alaihim wala. Mim mati jumpa waw. Jadi puan, kesimpulannya dalam Fatihah kita ada berapa izhar syafawi? Ada 4. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2 tu yang Ustaz baca tadi lah perempuan ya. Jadi alhamdulillah itulah yang kita dah belajar, dah ke ulang kaji setakat hari ini. Saya doakan sebagai umat Rasulullah, perempuan janganlah tidak tahu tentang hukum-hukum tajwid yang ada dalam Fatihah. Pasal apa? Tiap hari kita kena baca Fatihah, tak boleh tinggal perempuan ya. Jadi perempuan kesimpulannya dalam surah Fatihah buat masa ini ya perempuan ya, kita akan jumpa ada 1 izhar halqi dan ada berapakah izhar syafawi? Ada 4 izhar syafawi. Setakat ni perempuan faham tak cerita tentang 2 bab awal yang kita sempat ulang kaji ni? Ke ada soalan nak tanya ke? Silakan. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Ada ke tak ada? Ayah saya. Bunyi ain tu yang menyebabkan dia dengung. Sebenarnya gini puan-puan, kenapa dia dengung? Kenapa kadang kita dengar ada orang dengung? Sebab bunyi nun dengan mim tu, basic bunyi nun dengan mim adalah dalam rongga hidung. Itu sebab dia mudah didengungkan. Itu sebab puan-puan semua ni alhamdulillah belajar dengan ustaz. Jadi selama ni puan-puan tak boleh baca an'amta. Memang sedap bunyi dalam bunyi sengau tu, tapi tak boleh sebenarnya puan-puan. Dia kena an'amta. Sebut. Dia tak boleh bunyi sengau sampai 2 second. Dua harakat tak boleh. Sebenarnya kalau puan-puan belajar sifat huruf, memang basicnya huruf nun dengan mim ni dia ada sifat ghunnah. Sifat ghunnah tu sifat dengung je. Kenapa dia ada sifat ghunnah? Sebab kebetulan dua-dua huruf ni keluar ikut pangkal hidung. Kalau keluar ikut pangkal hidung biasanya ada bunyi sengau je kan. Tapi bunyi sengau yang kita buat tadi terlampau sikit aja. Jangan sampai 2 second. Itu tak boleh perempuan. Dia kena an'amta. Sebut. Sikit sangat bunyi sengau dia. Tak sampai 2 second. Sebab kalau 2 second sengaunya nanti jadi hukum dengung. Yang sempurna pula pada bacaan. Jadi itu sebab nun dengan mim tu kadang ada jemaah yang dengungkan bacaan dia. Yes, kalau an'amta biasa. Okey. Kiraan yang puan sebut tadi dengan bunyi dengung adalah 2 perkara yang berbeza. Ya, kiraan ni biasanya melibatkan harakat ataupun melibatkan hukum mat. Yang kita puan-puan belum belajar lagi dengan ustaz lah basicnya dalam tahap 1. Tapi hukum dengung ni melibatkan bunyi sengau dalam rongga hidung. Cuma bunyi sengau ni ada kiraan. Kalau kiraannya 2 harakat maka itu dengung yang sempurna. Tapi kalau kiraannya sekadar 1 harakat tengok ni, an'amta, 1 harakat aja, maka itu dengung yang tidak sempurna ataupun dengung yang sedikit, dengung pada sifat aja kata ulama. Jadi puan-puan itu sebab ginilah. Ustaz duk cerita sifat-sifat huruf tadi, puan-puan mungkin ada tak tahu apa benda Ustaz cerita ni sifat huruf. Sebab puan-puan tak masuk lagi tahap 4 dengan Ustaz. Nanti belajar tahap 4 baru tahu apa ceritanya tentang sifat ghunnah. Kesimpulannya gini puan ya. Dalam surah Fatihah kalau dibincangkan tentang bab 1 dengan bab 2, hanya melibatkan 2 hukum dia ada dalam Fatihah. Iaitu yang pertama apa tadi? Izhar halqi, yang kedua izhar. Maknanya muktamadkan jawapan, hukum lain yang puan-puan dah sebut tadi, idgham ma'runa bila guna, ikrab ikhfa hakiki, idgham syafawi, ikhfa syafawi, itu semua tak ada dalam Fatihah. Habis tu kenapa kami belajar kalau tak ada dalam Fatihah? Kenapa kita belajar? Sebab kita nak baca surah-surah yang lain. Surah lain kan banyak dalam Quran. Puan-puan, maka kalau puan-puan baca surah yang lain, banyaklah hukum-hukum ni dalam surah tersebut. InsyaAllah. Jadi saat lagi kita baca surah Al-Baqarah. Ya? Okeylah tuan-tuan puan-puan, cukuplah setakat itu ingatan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan peringatan ini kena selalu disebut, selalu diulang-ulang supaya lama-lama kita ingat dan faham. InsyaAllah.
Okey, mari kita berganjak kepada bab ketiga, puan-puan. Namanya hukum apa tu? Okey, semua refer nota ustaz yang ni ya, supaya sama dia punya jawapan kita. Okey, puan-puan tengok nota 2. Nota 2, bab 3. Okey, sekali lagi sebut hukum wajibul ghannah. Apa makna hukum? Kaedah ataupun cara bacaan je, ya, kaedah atau cara bacaan. Wajibul ghannah, wajib atau mesti dengung, tu dah ada dalam nota ustaz. Dan sekali lagi ustaz tanya, apa makna dengung? Bunyi sengau. Kat mana? Dalam rongga hidung. Berapa lama? 2 harakat tu 2 apa? 2 harakat tu 2 apa? 2 kiraan. 2 kiraan. 1, 2 ataupun 2 saat pun boleh juga. Allahu Akbar. Puan-puan, jawab soalan-soalan yang simple-simple macam tu, puan-puan kena faham supaya puan-puan senang mengajar anak cucu di rumah. Jadi walaupun nota ni dah ada, tak apalah. Ustaz tulis something di whiteboard, mungkin ada contoh yang lain yang tak ada dalam nota. Jadi tak apa, saya tulis balik tentang bab yang ketiga, ulang kaji kita ya. Dan lepas ni tak ada ulang kaji dah. Lepas ni, minggu depan kita akan masuk kepada bab yang keempat, bab yang kelima dan seterusnya bab kelima. Lepas tu habislah ulang kaji kita dan jangkaan saya mungkin awal bulan 1 ataupun awal bulan Januari kita akan mula memfokuskan kuliah kita kepada perbincangan hukum tajwid yang ada dalam surah Fatihah. Dan kalau ada masa lah, saya nak dengar sangat dah bacaan Fatihah seorang perempuan ni. Kalau ada masa lah. Kalau tak ada masa kita dengar ramai-ramai sudah lah perempuan ya. Tapi nanti dalam perbincangan surah Fatihah, Ustaz nak fokuskan hukum tajwid yang mesti puan-puan faham tentang bacaan dalam surah Fatihah tersebut. Itu mustahab puan-puan, kena bawa dalam bacaan harian kita ya. Okey, tak apa, itu nanti kita bawa dalam bulan Januari insya-Allah. Jadi puan-puan, sekarang ni nampaknya kita dah masuk bab yang ketiga yang dinamakan hukum wajibul ghannah. Ustaz, ada saya dengar ada kawan saya sebut wajibal ghannah. Macam mana Ustaz? Wajibal dengan wajibul sama je lah tuan-tuan. Tak usah berbalah lah. Wajibal dengan wajibul sama lah puan-puan ya. Yang penting ada ghannah. Jangan wajibul aja. Dia sebut hukum wajibul ghannah, tak sebut. Puan-puan kena sebut wajibul ghannah. Ya, barulah lengkap dia punya nama. Jadi puan-puan, sekali lagi diulang apa makna hukum tadi? Hukum itu adalah kaedah ataupun cara bacaan ataupun peraturan. Kaedah. Okey. Manakala wajibul ghannah itu wajib dengung ataupun mesti dengung. Dan dengung itu adalah bunyi sengau. Bunyi sengau kat mana? Rongga hidung. Berapa lama nak sengau? 2 harakat. Dalam rongga hidung ya. Ni. Semua nak kena jelaskan betul-betul. Dan biasanya kalau bunyi sengau mesti dua harakat. Mesti 2 harakat. Dan kalau orang tanya apa makna 2 harakat? 2 kiraan. 2 kiraan maksudnya ya. Okey, dan puan-puan, sudah tentu apabila kita sebut saja nama apa-apa hukum tajwid, mesti ada huruf-huruf yang terpilih, yang dipilih oleh ulama untuk jadi huruf bagi hukum tersebut. Jadi macam biasalah puan-puan, untuk wajibul ghannah agaknya hurufnya berapa? Kalau Ustaz tanya dalam periksa boleh jawab tak? Bolehlah Ustaz. Hurufnya apa? Mim dengan nun. Cukup. Tak payah sebut sabdu. Sabdu tu syarat nak jadi wajibul ghannah. Jadi sebut mim dengan nun aja sudah lah. Jadi sekali lagi diulang. Sebutkan huruf wajibul ghannah. Kalau itu jawapan tuan-tuan, Ustaz bagi 2 markah. Tapi kalau mim dengan nun, tiba-tiba nun tu titiknya 1 di bawah. Maka Ustaz tak bagilah 2 markah, Ustaz bagi 1 markah aja, mim aja. Ya? Jadi puan-puan pastikan jangan salah titik. Hurufnya 2 iaitu mim dengan nun. Ni. Persoalannya, siapa ingat? Jawapan ni Ustaz dah bagi dah dulu. Siapa ingat kenapa ulama pilih mim dengan nun? Kenapa tak pilih huruf alif ke, huruf ba ke, huruf ta ke? Kenapa mim dengan nun? Sebenarnya jawapan tadi pun Ustaz dah bagi tahu dah. Sebab kata ulama hanya mim dengan nun saja yang keluar ikut pangkal hidung. Macam mana kita nak tahu huruf mim dengan nun tu keluar ikut pangkal hidung? Kata ulama, cuba kamu bayangkan mim dengan nun itu bertanda mati dan sabdu. Anda katalah bertanda mati dulu. Sebut mim mati. Sebut mim mati. Im, Apa jangan follow Ustaz tadi. Sebut mim mati, sebut mim mati. Jangan sebut mim mati begitu. Apa maksudnya? Kita bayangkan mim tu mati. Im, Sebut. Kalau nun mati?
Ada dengung tak? Ada bunyi sengau tak tadi? Ada tapi terlampau sikit. Jadi macam mana nak pastikan dia dengung 2 harakat ni Ustaz? Wajibul ghunnah 2 harakat. Apabila kita jumpa mim dengan nun itu sabdu. Ji, sama-sama kita sebut mim yang bersabdu macam mana? Apalah am-im pula perempuan? Mana rotan Ustaz ni perempuan? Apa pula jadi am-im pula? Perempuan kalau mim sabdu, dengar molek-molek. Kalau mim sabdu, amma sebut. Imma sebut. Lagi satu umma sebut. Itulah bunyinya perempuan. Perempuan kenapa keliru pula bunyi am-im pula? Perempuan tak boleh bunyi am-im lagi dah. Sekarang ni kalau dia sabdu, perempuan akan dengar betul-betul bunyinya mesti ikut pangkal hidung. One more. Amma sebut. Imma sebut. Umma sebut. Perempuan itu mim sabdu. Kalau nun sabdu? Anna terus. Inna lagi satu. Senang aja tukarlah huruf mim tu pada nun. Jadi perempuan, Ustaz nak tanya ni. Masa perempuan sebut amma, imma, umma tadi, anna, inna, unna tadi, perempuan dengar tak ada bunyi sengau? Kat mana bunyi sengau tu? Perempuan dengar betul-betul dalam rongga hidung masing-masing kan? Alhamdulillah, hidung perempuan sihat. Alhamdulillah. Kalau perempuan tak dengar bunyi sengau tadi, Ustaz saya rasa macam tak ada bunyi sengau tadi Ustaz. Maka mungkin something wrong pada hidung kita. Mungkin sumbat ke apa, kata wallahu alam. Nah, jadi perempuan, syukur alhamdulillah Allah bagi nikmat hidung yang sihat sehingga membolehkan huruf mim dengan nun tu dibunyikan betul-betul dalam rongga hidung. Jadi jawapan kepada soalan Ustaz tadi, kenapa mim dengan nun dipilih sebagai huruf wajibul ghunnah? Sebab kedua-dua huruf ini keluar ikut pangkal hidung. Jadi kenapa mim dengan nun dipilih? Sebab kedua-dua huruf ini keluar ikut pangkal hidung. Dan kalau perempuan nak tahu hidung kita sihat tak sihat, perempuan buat praktikal seperti mana yang Ustaz khabar tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi perempuan tahu tak jawapannya? Kenapa hurufnya 2 je? Ustaz, apa kata kita test huruf lain Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Perempuan cuba tukarkan huruf mim ni kepada ba. Mim kepada ba yang bersabdu. Macam mana bunyi? Abba. Lagi? Ibba. Lagi satu? Oh, itu bunyinya ya. Ada orang macam gini. Ab, ba, ib, ba ada. Kalau ada tu namanya ajaran sesat. Perempuan, betul Ustaz khabar ajaran sesat. Perempuan jangan ikut. Perempuan jangan duk ikut. Sebab apa? Secara basicnya huruf ba itu tak keluar ikut pangkal hidung. Dalam banyak-banyak huruf Quran hanya mim dengan nun sahaja yang keluar ikut pangkal hidung. Maka itu sebab 2 huruf ini sahaja dipilih sebagai huruf wajibul ghunnah. Jadi sekali lagi saya ulang. Saya tanya sekali lagi. Kalau keluar dalam periksa, nyatakan huruf wajibul ghunnah. Mim dengan nun. Dah cukup. Dapat 2 markah. Ustaz, yang ni saya nak khabar ke? Tak payah. Sebab Ustaz tak tanya pun. Saya tanya nyatakan huruf saja. Maka ba dengan ba pula. Mim dengan nun sahaja sebagai huruf wajibul ghunnah. Ya? Melainkan kalau Ustaz tanya, kenapa 2 huruf ini dipilih sebagai huruf wajibul ghunnah? Maka perempuan boleh jawab yang ni. Sebab kedua-dua huruf ini keluar ikut pangkal hidung. Okey, perempuan, setakat mukadimah ni okey ke? Ini baru mukadimah, belum masuk lagi cerita tentang wajibul ghunnah. Baru mukadimah. Maknanya, mula-mula Ustaz perkenalkan nama hukumnya wajibul ghunnah. Lepas tu Ustaz bagi tahu apa makna hukum wajibul ghunnah itu. Kemudian saya kaitkan dengan 2 huruf yang menjadi huruf wajibul ghunnah. Sampai bila? Sampai ke hari kiamat. Sampai bila-bila lah perempuan. Selagi adanya dunia ni, selagi ada Quran, maka perempuan inilah 2 huruf wajibul ghunnah. Okey, perempuan. Perkataan wajibul ghunnah itu perempuan adalah satu istilah, satu nama hukum yang ulama wujudkan hanya untuk bab ini saja. Maknanya bab lain perempuan tak akan jumpa lagi dah perkataan wajibul ghunnah, melainkan pada bab ini saja. Jadi rupa-rupanya nak kenal wajibul ghunnah ni bukannya semudah yang kita sangka. Ustaz, kalau saya nampak mim dengan nun sabdu itulah wajibul ghunnah. Tidak. Sebab apa? Kenapa Ustaz kata tidak? Sebab ada hukum lain juga yang menggunakan mim sabdu, nun sabdu. Siapa ingat sebelum ini, dalam bab 1, kalau perempuan tengok nota Ustaz ni, mari kita tengok dulu.
Dalam bab 1 ni, muka surat sebelah tadi, muka surat nota 1. Dalam bab 1, Puan nampak tak ada hukum lain yang menggunakan mim sabdu, nun sabdu? Hukum apa tu? Bagus, idgham ma'al ghunnah. Dah cukup. Hukum tu saja yang gunakan mim dengan nun sabdu. Manakala hukum lain bila ghunnah iklab, ikhfa, kiki, izaki tak guna mim dengan nun sabdu. Puan-puan, adakah sebelum ini kita sebut kat sini ni bab 1 ni, adakah kita sebut wajibul ghunnah? Tak, kita sebut hukum idgham. Kenapa? Sebab sebelum mim dengan nun sabdu tu ada huruf nun mati dan tanwin. Itu sebab namanya idgham ma'al ghunnah. Apa kata tengok bab 2 pula ni, bab 2 ni. Sebelum ni kita buat kita undur ke belakang sekejap ya. Dalam bab 2 ada tak hukum yang gunakan mim sabdu? Hukum apa? Idgham syafawi. Masa ustaz ngajar hukum ni kan, idgham syafawi, ada tak ustaz sebut wajibul ghunnah? Tak ada. Sebab apa? Ia melibatkan mim mati jumpa mim sabdu. Jadi ginilah puan-puan, rupa-rupanya bukan wajibul ghunnah saja yang guna mim sabdu nun sabdu. Hukum lain pun ada juga yang guna mim sabdu nun sabdu. Jadi puan-puan kena faham terlebih dahulu hukum yang lain itu, barulah belajar wajibul ghunnah. Jadi ginilah, dipendekkan cerita, balik kepada nota yang kedua tadi. Tengok sebelah tadi nota 2. Rupa-rupanya untuk mengenal wajibul ghunnah dia ada 5 syarat ataupun 5 ciri. 5 ciri. Ciri ataupun syarat wajibul ghunnah. Baik, yang pertama apa? Dalam satu kalimah. Mesti kita jumpa dalam satu kalimah. Kalimah tu apa? Perkataan. Perkataan tu apa? Gabungan. Kejap ya. Yang ni merujuk kepada gabungan beberapa huruf. Itu makna kalimah ataupun satu perkataan ataupun satu kalimah. Sekali lagi diulang. Syarat yang pertama, apakah untuk jadi wajibul ghunnah? Mesti dalam satu kalimah atau perkataan. Apa makna kalimah atau perkataan? Ni jawapannya dari kat depan, gabungan beberapa huruf. Tak ada dekat nota, apa cantik sendirilah pada nota lain. Jadi puan-puan, contohnya macam mana? Contohnya macam mana? Ustaz soal macam ustaz nak jawab je ni. Ustaz soal, ustaz jawablah cepat dulu. Contohnya senang aja. Contohnya, tapi sebelum tu ustaz nak bagi tahu dulu ni. Ni. Biasanya kalau satu kalimah, biasanya, ni ustaz bagi peringatan dulu ya. Biasanya huruf nun sabdu atau mim sabdu bercantum dengan huruf sebelumnya. Buat note sikit ni. Supaya puan-puan faham apa yang dikatakan satu kalimah tadi. Okey, cuba ikut ayat ustaz. Biasanya huruf nun sabdu atau mim sabdu bercantum dengan huruf sebelumnya. Biasanya begitulah dalam Quran ni puan-puan. Maknanya kalau perempuan tak nampak dia bercantum, mungkin dia 2 kalimah. Tapi kena ingat, bukan semua huruf boleh bercantum dengan nun sabdu dengan mim sabdu. Bukan semua huruf. Ada satu huruf yang tak boleh bercantum je. Namanya huruf alif. Huruf alif, puan-puan faham tak ayat ustaz ni? Huruf alif contohnya macam ni. Ni nun sabdu kan? Ini mim sabdu kan? Dia tak boleh bercantum dengan alif. Dia tak boleh bercantum. Yang huruf alif tak boleh. Tapi huruf lain boleh. Contohnya huruf ba ke, huruf apa ke, dal ke dan sebagainya. Huruf-huruf lain kebanyakannya boleh. Tapi kalau huruf alif dia tak bercantum. Tapi puan-puan kena ingat, ini juga contoh wajibul ghunnah yang berlaku dalam satu kalimah. Jadi puan-puan, contohnya di sini, bolehlah ambil contoh ni tadi. Okay, saya tulis ke atas sikit ya. Contohnya, perkataan amma sebut. Anna sebut. Dan banyaklah contoh yang lain juga. Okey, ada contoh yang lain. Kalau puan-puan nak tengok, contoh yang lain banyak juga. Saya tunjukkan contohnya. Innahu contohnya lah. Innahu. Ataupun contoh amma.
Puan-puan nampak tak? Kalaulah huruf sebelumnya itu alif, biasanya tak boleh bergabung, tak boleh bercantum. Tapi kalau huruf sebelumnya bukan alif, contohnya ain, boleh tak bercantum? Boleh. Ataupun huruf sa, contohnya biasa kita jumpa perkataan thumma, cuba sebut. Thumma, sebut. Bercantum tak mim dengan huruf sebelumnya? Itulah namanya satu kalimah, satu perkataan. Senang ke susah nak faham ni? Senang insya-Allah. Jadi puan-puan, kekalian kita ni pening kepala memikirkan. Ada dulu pelajar tanya, "Ustaz tak sampai rumah lagi, saya tengah mandu. Ustaz, saya tak faham apa makna satu kalimah." Tadi dalam kelas kenapa tak tanya dengan ustaz? Jadi setelah saya memikirkan bagaimana nak bagi faham jemaah kita ni tentang satu kalimah, rupa-rupanya gini. Biasanya nanti dalam Quran, huruf mim sabdu ataupun nun sabdu itu bercantum dengan huruf sebelumnya. Maka kalau puan-puan nampak macam ni thumma ataupun amma, contoh lain ada lagi. Contohnya perkataan anna, contoh. Tu bercantum tak ni? Bercantum tak? Cantum je. Anna, sebut. Cantum ataupun jannatin. Jannati. Jannati, sebut. Bercantum tak? Bercantum. Maka ni namanya satu kalimah. Dan disebut sebagai hukum wajibul ghunnah. Puan-puan, setakat ni okey ke ni? Alhamdulillah. Kalaulah saya ni ada power, saya tahu kalau tengok muka puan-puan ni berapa persen puan-puan faham, senang Ustaz ngajar. Ustaz bagi-bagi kelas ni senang. Kelas duduk sebelah sana tu 50%, sebelah sini 70% contoh. Allahu Akbar. Senang ceritanya. Tapi itulah, kita ni manusia biasa dan puan-puan kita doalah banyak-banyak pada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman, kesabaran kepada kita untuk memahami hukum tajwid. Ya? Jadi, kalau macam tu tuan-puan, dalam Quran banyak tak contoh macam ni? Banyaklah. Siapa kata tak banyak, sah dia tak berapa kenal hukum wajibul ghunnah. Jawapannya banyak je. Banyak kat mana? Surah-surah panjang. Macam surah Al-Baqarah ke Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya. Ya? Okey, syarat yang pertama ni faham tak dalam satu kalimah? Ini baru syarat yang pertama. Dan mungkin nota ini tak sama dengan nota yang kita belajar sebelum ini. Itu sebab Ustaz kata kita buat ulang kaji. Mudah-mudahan ada something yang new, yang baru, yang Ustaz boleh tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Okey, setelah kita faham syarat yang pertama, syarat yang keduanya apa? Tengok buku nota tajwid Ustaz. Terdapat syarat yang kedua, terdapat nun sabdu atau mim sabdu dan berbaris. Puan-puan perhatikan. Berbaris apa tu? Satu atau baris dua lah. Maybe baris satu, maybe baris dua. Nampak tak contoh di atas ni? Kalau puan-puan tengok contoh di atas, semuanya ada mim sabdu, nun sabdu dan ada baris satu. Betul tak? Ustaz tak ada ke contoh baris dua? Ustaz tak bagi contoh pun? Ada, sabar. Ni contoh baris dua. Kalau puan-puan pernah jumpa perkataan ni. Musamman, sebut. Bukankah ada mim sabdu? Dan ada baris dua pula dekat dia. Kebetulan ada baris dua. Maka layak disebut wajibul. Kenapa? Sebab kalau puan-puan perhatikan, mim sabdu ni dengan huruf sebelumnya tu bercantum. Maka layaklah jadi wajibul ghunnah. Jadi puan-puan, betul tak ayat Ustaz ni? Statement yang kedua ni terdapat nun sabdu atau mim sabdu dan berbaris satu atau baris dua. Tak kira lah baris dua ataupun satu, maka boleh jadi wajibul ghunnah. Tapi kan, syarat yang paling utama kalau puan-puan perhatikan, mesti ada sabdu. Semua huruf ni mesti ada sabdu. Baris tu tak kisah puan-puan, baris satu ke baris dua. Tapi yang mustahaknya mesti ada sabdu. Selagi tak ada sabdu, maka tak layak disebut wajibul ghunnah. Setakat step yang kedua ni okey ke? Okey puan? Okey, Alhamdulillah. Saya doalah. Saya bercakap baik pada tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan faham apa yang diajar. Dan perempuan sentiasa saya doakan lepas sembahyang, saya minta pada Allah. Ya Allah, berilah kepahaman yang terbaik kepada semua para pelajarku di saat mereka belajar. Mudah-mudahan mereka faham apa yang diajar, insya-Allah. Ya? Okey, kalau dah faham step yang kedua tadi, kita tengok syarat yang ketiga pula. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, cuba sebut, baca dalam nota Ustaz. Tidak berkaitan. Ya, okey, tidak berkaitan dengan hukum lain. Fahamkan ni dulu. Fahamkan ayat ni dulu.
Apa makna tidak berkaitan dengan hukum lain? Maksudnya, kan tadi Ustaz ada bagi tahu, rupa-rupanya ada juga hukum lain yang gunakan mim sabdu dengan nun sabdu. Betul? Apa hukum yang kita sebut mula-mula tadi? Ingat tak? Idgham ma'runah dengan idgham syafawi. Jadi kata ulama, rupa-rupanya ada hukum lain juga yang guna nun sabdu dengan mim sabdu. Apakah hukum lain itu? Hukum lain itu melibatkan yang pertama idgham ma'al ghunnah. Dan kedua idgham syafawi. Dan puan-puan, ingat tak masa kita buat ulang kaji kedua-dua hukum ni? Contoh yang paling simple Ustaz bagi apa dia? Contoh yang paling simple, contohnya perkataan ni ataupun cuba ikut. Manna sebut. Mamma sebut. Kat situ ada tak mim dengan nun sabdu? Ada, tapi puan tak boleh khabar, dia wajib berona. Pasal apa? Sebelum huruf nun sabdu mim sabdu tu ada nun mati. Maka lebih nama yang sesuai hukum tajwidnya adalah idgham ma'al ghunnah. Itu yang paling sesuai. Dan ulama kata bila kamu dah sebut idgham ma'al ghunnah, tak sahlah sebut lagi wajibul ghunnah. Kalau kamu sebut juga wajibul ghunnah, seolah-olah dua kali dengung kat situ. Sedangkan mana boleh dua kali dengung? Dia sekali je dengung perempuan, betul? Perempuan sekali lagi dia ulang. Manna, ulang. Dah cukup lah. Mamma. Cukup sekali dengung. Dan apa nama hukum tajwid? Idgham ma'al ghunnah. Walaupun ada mim dengan nun sabdu. Walaupun ada mim dengan nun sabdu, tapi dia tak sebut nama wajibul ghunnah. Sebab wajibul ghunnah yang pertama kenapa tak sebut sebagai wajibul ghunnah? Pasal ini adalah dua kalimah je. Ini adalah dua kalimah. Betul tak dua kalimah ni? Sebab dia berpisah. Sedangkan nak jadi wajibul ghunnah mesti dalam satu kalimah. Okey tuan-puan, setakat ni faham tak apa yang dikatakan idgham ma'al ghunnah? Nanti dalam Quran kalau jumpa idgham ma'al ghunnah yang menggunakan nun sabdu mim sabdu, maka puan-puan tetap dengan hukum tersebut, jangan tukar kepada wajibul ghunnah. Okey. Dan satu lagi hukum idgham syafawi. Contohnya macam mana? Contohnya idgham syafawi. Contoh perkataan humma. Boleh dah tu. Yang simple-simple kan? Okey, cuba sebut humma. Sebut. Apa jumpa apa kat situ? Mim mati jumpa mim sabdu dalam dua kalimah. Maka hukum yang paling layak pada dia idgham syafawi. Boleh tak kalau saya sebut wajibul ghunnah? Tak boleh. Jangan sebut wajibul ghunnah. Pasal apa? Yang paling layak pada dia adalah idgham syafawi. Pasal sebelumnya sudah ada mim mati. Faham ya? Indah ada mim mati. Yang ni paling layak pada dia idgham ma'al ghunnah. Pasal sebelumnya ada nun mati dekat sini. Ataupun tanwin pun boleh juga. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang dikatakan statement yang ketiga, tidak berkaitan dengan hukum lain. Maksudnya, wajibul ghunnah dia tak boleh share, tak boleh kongsi dengan hukum lain. Dan hukum lain yang dimaksudkan di sini adalah melibatkan idgham ma'al ghunnah dan idgham syafawi. Ustaz doakan mudah-mudahan puan-puan ni tahulah, kenal pada dua hukum ni. Kalau tak kenal, tengoklah dekat whiteboard contohnya Ustaz dah bagi dah kan. Okey, tetapi ada lagi ni. Dalam ayat dalam statement yang sama, kecuali bacalah kecuali saya sambung ya, saya sambung statement ketiga tadi, kecuali alif lam syamsiyah. Dah belajar belum alif lam syamsiyah? Dah belajar. Kalau dah belajar senanglah Ustaz khabar di sini, tak ada masalah. Maknanya tuan-tuan puan-puan, kalau tadi dia tak boleh jadi wajibul ghunnah pasal apa? Pasal dah ada hukum idgham ma'al ghunnah dengan idgham syafawi. Yang ni boleh. Maksud Ustaz, dia boleh bergabung dengan hukum lain, maksudnya di sini hanya melibatkan alif lam syamsiyah yang ada nun sabdu. Contoh perkataan an-nur ataupun an-nas.
Kalau perempuan dah belajar hukum ni dengan ustaz dulu, perempuan ingat tak? Dalam kalimah yang ustaz tulis ni, hukumnya adalah alif lam syamsiah. Tetapi ingat, dalam masa yang sama ada tak nun sabdu? Ada. Maka kata ulama boleh sebut dengan hukum satu lagi, namanya wajibul ghunnah. Maknanya kalau yang ni jawapannya mesti ada dua. Yang pertama alif lam syamsiah. Tapi kena ingat ya, pastikan alif lam syamsiah yang melibatkan nun sabdu sahaja. Dan hukum yang kedua boleh disebut dengan wajibul ghunnah, ya. Jadi puan-puan faham tak beza yang ini dengan yang ini? Maksud ustaz yang ni dia boleh bergabung. Maksudnya wajibul ghunnah boleh kongsi dengan satu hukum yang lain yang namanya alif lam syamsiah sahaja. Manakala hukum yang ni dia tak boleh bergabung. Dia mesti berpisah ataupun tak boleh disebut sebagai wajibul ghunnah. Jadi inilah maksud saya pada statement yang ketiga. Okey, seterusnya statement yang keempat. Statement yang keempat apa dia? Wajib dengung dua harakat. Apa maknanya? Apa maknanya wajib dengung dua harakat? Mesti bunyi sengau dua kiraan dia. Macam mana bunyi sengau dua kiraan? Sebutlah contohnya. Baca. Sekali lagi. Bagus. 2 second dah tu. Sebut yang kedua. Innahu. Sebut yang ketiga. Sebut yang keempat. Alhamdulillah. Yelah depan ustaz. Biasanya kita berdisiplin perempuan. Tapi kalau dekat rumah sanggup ke kita tunjuk jari baca macam tadi? Kadang-kadang kat rumah kita tak sanggup nak tunjuk jari. Bukan ada ustaz pun depan saya. Tak apalah saya baca anna, amma, annas. Perempuan kalau baca begitu perempuan, bacaan perempuan sah. Tapi makro. Pasal apa? Kurang dengungnya 2 harakat. Dia kena dengung yang betul-betul 2 second. Cuba yang ni pula. Tengok saya baca. Musamman. Jannati. Anna. Thumma. Baru betul 2 harakat. Baru sempurnalah bacaan kita yang dikatakan dengan hukum wajibul ghunnah. Dan puan-puan berhati-hati ya. Bila sebut wajib dengung 2 harakat ni maknanya kita kena bunyi sengau. Bunyi sengau dengan 2 kiraan. 2 kiraan. Dengan 2 kiraan. Bunyi sengau 2 kiraan. Nak kira dengan jari boleh, biasanya kira dengan jari lah. Bunyi sengau 2 kiraan. Bunyi sengau 2 kiraan. Dan bunyi sengau biasanya dalam rongga hidung lah. Okey puan-puan. Step yang keempat ataupun syarat yang keempat ni okey kan? Tak ada masalah ya puan-puan. Cuma sama ada kita disiplin dengan tak disiplin dah. Kita mendengungkan 2 harakat. Kadang-kadang kita nak semayang laju puan-puan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dengung tak baca saya? Dengung, tapi tidak cukup 2 harakat. Apa tidaknya puan-puan dengung tadi. Ada bunyi sengau sikit. Tapi tak cukup 2 second. Maka puan-puan kalau itu berlaku hukumnya makro. Ya. Jadi puan-puan pastikan bunyi sengau itu 2 kiraan. Betul-betul pada bacaan kita. Jadi untuk mendisiplinkan diri kita dengan hukum dengung 2 kiraan, maka puan-puan semasa belajar ni kena rajin tunjuk jari, kena rajin buat kiraan. Itu saja caranya untuk disiplinkan diri. Okey, last kali yang kelima. Yang kelima. Boleh berlaku ketika wasal atau wakaf. Maknanya hukum wajib ghunnah ni special ataupun sangat istimewa sebab dalam apa jua keadaan dia boleh berlaku. Bukankah bila kita baca Quran, puan-puan sentiasa mengamalkan 2 kaedah ini. Wasal atau wakaf. Betul tak? Apa makna wasal? Sambung ataupun terus. Apa dia wakaf? Siapa depan ustaz ni baca Quran tak henti-henti? Siapa? Angkat tangan. Saya rasa tak ada perempuan. Kalau ada perempuan tak normal lah kita perempuan. Mesti kita berhenti pasal apa? Nafas kita ada limitnya. Betul? Cuma bezakan antara tuan dengan hajah, bezanya nafas kita panjang pendek aja. Dan kalau perempuan tahu tak, dalam tilawah Quran tu, qari dan qari'ah, nafas mereka boleh sampai 30 second. Perempuan pernah test tak nafas masing-masing boleh berapa second?
Perempuan pernah test? Tak pernah, sebab perempuan tak pernah belajar taranum ataupun tak belajar taranum. Saya dulu pernah. Masa saya belajar taranum, saya test nafas saya ni boleh cecah hampir-hampir 30 saat. Alhamdulillah. Dululah, masa muda-muda lagi. Sekarang dah tua perempuan, dah berumur, maka nafas kita makin pendek. Sampai ke satu tahap, kita diuji oleh Allah dengan penyakit apa? Lelah, mengah dan sebagainya. Jadi perempuan, tak apalah. Asalkan setakat ini kita semua masih bernafas. Maka perempuan, maka selagi itulah kita ada peluang untuk membaca wajib berona dalam keadaan wasal atau wakaf. Perempuan tahu tak? Dalam Quran nanti contoh wasal dengan wakaf yang mana banyak? Kita jumpa. Yang mana banyak? Jawabnya wasal. Wasal banyak. Contohnya inilah. Ni yang Ustaz tulis ni. Ni semua wasal. Kalau wakaf macam mana Ustaz? Okey, kalau wakaf begini contohnya. Contohnya perkataan ataupun yang ni. Okey, puan-puan, cuba perhatikan di sini. Bila dikatakan wakaf, maka ulama pesan, wakaf ni maknanya berhenti. Bila berhenti, nak tahu ya wajib berona berlaku ketika wakaf ni puan-puan, kata ulama, pastikan huruf nun sabdu atau mim sabdu adalah yang terakhir pada tulisan. Cuba baca ayat Ustaz ni. Pastikan huruf nun sabdu atau mim sabdu adalah yang terakhir pada tulisan. Tengok contoh di atas ni. Ada 3 contoh ni. Nampak tak? Nun sabdu hujung. Nun sabdu hujung yang terakhir. Lepas nun sabdu tak ada huruf lain lagi dah. Mim sabdu yang hujung. Maka ni namanya wakaf yang berlaku ketika wakaf pada wajibul ghunnah. Ada lagi satu contoh. Kejap kita baca ya. Ada lagi satu contoh. Ni. Okey, ni contoh. Ni dalam surah Ar-Rahman. Dekat sini ada tanda wakaf. Okey, ini juga contoh di mana huruf nun sabdu tu berada yang terakhir pada tulisan tersebut. Betul? Maka ini namanya wajib berona yang berlaku ketika wakaf. Persoalannya macam mana nak baca? Okey, kalau kita baca wasal, boleh tak semua kalimah ni kita baca wasal? Boleh ke tak boleh? Boleh. Contohnya ikut bihinna, sebut lahunna, ikut al-yammi, al-jannun. Puan, apa nama hukum yang kita baca tadi? Lah senyap pula. Hukumnya wajibul ghunnah. Apa dia puan? Wajibul ghunnah. Kenapa jadi hukum termenung? Puan, jangan hukum termenung. Kalau hukum termenung Ustaz tak ajar lagi tu. Itulah namanya wajibul ghunnah. Cuma yang puan-puan baca ikut Ustaz tadi adalah bacaan wasal. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana nak wakafkan kalimah tadi tu. Okey, kalau tadi mula-mula kita baca bihinna, sebut. Bila wakaf je, tak boleh baca nana lagi dah. Sabar. Nun ni, puan-puan pergi tukar mati. Baris satu tu pergi tukar mati. Tapi dalam masa yang sama, kata ulama, sabdu itu kamu kekalkan pada tulisan. Maka kamu bayangkan, dekat situ ada sabdu, ada mati. Sabdu lawan mati, siapa menang je? Sabdu lah yang menang, maka dibagilah hak 2 harakat dengung pada kalimah tadi. Sekali lagi saya ulang. Tadi asalnya kita baca bihinna, sebut. Apa nama hukum? Wajibul ghunnah. Jangan termenung, jangan fikir lama-lama kejap Ustaz. Hukum apa? Tak payah fikir lama-lama. Itulah wajibul ghunnah. Tapi kalau kita wakafkan, ikut bihin.
Sama tak cara bacaan tadi? Tak sama. Tadi bihinna. Yang tu bihin. Persoalannya hukumnya apa? Sama jugalah wajib berguna. Cuma bezanya yang tadi kita baca wasal. Yang kedua tu kita baca wakaf. Jadi bila wakaf jim, yang baris ni tak boleh baca. Kamu jangan baca baris, sebaliknya kamu matikan nun tersebut. Ya? Sekali lagi dia ulang. Bihinna. Wakafkan? Terajak pula sebut na. Ustaz kata wakaf. Sekali lagi dia ulang. Tak lulus. Bihinna. Wakafkan? Ada pula ni sebut lah. Na tu jangan sebut. Bila wakaf, na ni baris satu tak boleh jadi lagi dah. Dah tak ada dah baris satu. Tinggal mati pada dia. Sekali lagi dia ulang. Jangan salah. Kali ketiga. Bihinna. Wakafkan? Alhamdulillah. Itu baru satu contoh. Itu baru satu contoh. Contoh yang kedua. Jangan salah. Lahunna. Wakafkan? Itu ajak pula bunyi na pula. Puan-puan Allahu Akbar. Jangan macam na lagi puan ya. Sekali lagi. Tak lulus. Dia, kali kedua. Tak apa. Saya bagi chance. Saya bagi peluang. Okey tengok ni. Lahunna. Bila wakaf? Lahun. Stop. Tak ada nana lagi dah. Okey. Yang ketiga. Jangan salah. Al-yammi. Wakaf? Al-yam. Stop. Tak ada bunyi mi lagi dah. Jadi puan-puan nampak tak perbezaan bacaan wasal dengan wakaf? Ya. Tapi kan hakikatnya wasal ke wakaf sama je hukum. Wajibul guna. Jadi puan-puan yang wakaf tu saya risau, mungkin ramai orang di luar sana tak reti nak membaca wakaf. Ya. Okey, yang tiga ni lulus. Sekali lagi saya ulang. Sekali lagi saya bagi peluang. Kok lain pula bacaannya? Mana tahu? Tuan-tuan puan-puan cuba sekali lagi. Bihinna. Wakaf? Ada juga bunyi no. Jangan bunyi no. One more. Sekali lagi. Bihinna. Wakaf? Stop. Lahunna. Wakaf? Masya Allah. Al-yammi. Wakaf? Alhamdulillah. Layak mengajar anak cucu di rumah. Kalau perempuan salah baca ataupun tak tahu cara bacanya, tak payah ngajarlah anak cucu perempuan di rumah. Takut nanti salah ajaran. Jadi perempuan, pastikan perempuan nak ajar anak cucu, pastikan perempuan tahu bagaimana nak membaca wasal dan wakaf bagi kalimah ini. Tapi kan, oleh kerana kesemua contoh ini saya tulis di bawah tajuk wakaf, maka perempuan tak nak kena baca begini tahu. Bihin. Lahun. Al-yam. Kena baca gitulah. Melainkan kalau saya pindahkan kalimah ni ke sini, saya pindahkan semua kalimah ni ke sini, maka bacaannya tak boleh macam tadi dah. Dia akan jadi bihinna, lahunna, al-yammi. Gitulah. Tapi biasanya kalau jumpa kalimah ni macam ni kan, biasanya kita wakaf lah. Jadi kalau wakaf apa nama hukum tadi? Wajib berguna. Kalau wasal? Wajib berguna jugalah. Pimai-pimai tantu gitu loh perempuan. Ya, Alhamdulillah. Seterusnya contoh yang keempat ni. Kalau wasal ikut ustaz sama-sama baca. Al-jannun. Ikut. Pandai. Itu wasal. Apa nama hukum pada nun sabdu? Wajib berguna. Baik. Kebetulan dekat sini ada tanda wakaf ni. Biasanya ada kalau ada bulat tu kita kena berhenti je. Maka bacaannya bagaimana? Dengar ustaz baca. Ikutlah. Alhamdulillah. Betul lah bacaan perempuan. Kekalkan bacaan begitu sampailah bila-bila. One more. Kalau kita wasal tadi, al-jannun. Tapi kalau wakaf, Alhamdulillah. Layak mengajar anak cucu di rumah. Tapi kan, ustaz berapa lama saya boleh ingat benda ni ustaz? Wallahu a'lam. Tepuk dada tanya. Tepuk dada tanya. Apa selera perempuan? Tanya iman. Tanya iman masing-masing. Iman tu keyakinan kita. Kalau perempuan yakin pada diri sendiri,
Puan-puan yakin dengan bantuan Allah, insya-Allah Allah akan kekalkan ingatan tu sampai bila-bila. Ya. Tapi puan-puan syaratnya puan-puan kena selalu jumpa dengan ustaz macam ni lah setiap minggu. Ya, jadi ustaz ingatkan kalau benda-benda ni kita lupa akan datang. Kita tak tahu puan-puan, tak esok lupa, minggu depan lupa, entah sekejap lagi kita lupa. Jadi puan-puan bila jumpa dengan ustaz selalu, puan-puan akan diperingatkan oleh guru kita, insya-Allah. Jadi puan-puan faham tak contoh wajibul ghunnah ketika wakaf? Ini dia contohnya ya. Ada contoh lain dalam buku, dalam nota ustaz. Mari kita baca. Tengok dalam nota ustaz ni. Okey, saya baca wasal. Tuan-tuan cuba wakafkan kalimat itu. Libasul lahunna. Wakafkan. Terlajak Bu Nina. Seorang-seorang terlajak. Sekali lagi dia ulang. Tak apa. Dimaafkan. Sekali lagi dia ulang. Saya nak jawapan yang tepat sekali pada bacaan kita ketika wakaf. Libasul lahunna. Wakaf. Lahun. Stop. Tak ada nana lagi dah. Next. Yang kedua. Al-jinni. Wakaf. Stop. Alhamdulillah. Contoh yang ketiga. Tubashiruhunna. Wakaf. Siruhun. Stop. Fihinna. Wakaf. Stop. Jannun. Wakaf. Stop. Tak ada bunyi nun-nun, pandai. Mudah-mudahan kepandaian puan-puan ni berkekalan sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin. Dan puan-puan tahu ke tidak, kelima-lima contoh yang kita baca tadi, kalau ustaz tanya apakah huruf wajibul ghunnahnya? Hurufnya nun lah, huruf nun. Itulah huruf wajibul ghunnah. Cuba yang bawah pula. Al-yammi. Wakaf. Puan, ya tu jangan panjang. Jangan al-yam. Salah bunyi gitu. Dia kena gini. Al-yam. Sebut. Ingat ya? Ya tu jangan panjang. Jangan al-yam. Baru kita bunyikan pula. Tidak, tak boleh. Kenapa? Sebab dekat ya tu tidak ada huruf mat. Tidak ada hukum mat kat situ. Jadi jangan panjang, dia pendek aja. Al-yam. Sebut. Bagaimana yang kedua? Al-yammu. Wakafkan. Sama jugalah puan-puan. Apakah huruf wajibul ghunnah pada dua kalimah itu? Huruf mim. Pandai. Setakat ni faham tak apa yang dikatakan wajibul ghunnah yang berlaku ketika wakaf. Dan ketika wasal tak ada masalah banyak. Mari kita baca contohnya ketika wasal. Innama. Innahu jannatin al-jannati an-naqati. 6 contoh kalimah yang kita baca tadi, apakah huruf wajibul ghunnahnya? Nun. Pandai. Seterusnya contoh di bawah. Amman. Hammazin. Lamma. Thumma. Mimma. Atimmu. 6 contoh di bawah yang kita baca, huruf wajibul ghunnahnya apa? Mim. Pandai, lulus. Alhamdulillah. Puan-puan, bagus tak bagus bila kita belajar ni ada guru puan-puan? Bagus ke tak bagus? Baguslah untuk ingatan kita dan untuk diri kita. Dan syukurlah, ya, saya pun bersyukur banyak-banyak jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan di mana puan-puan adalah hamba Allah, umat Rasulullah yang nak belajar. Ramai lagi umat Rasulullah di luar sana yang tak nak belajar. Degil puan-puan. Ustaz dah nampak depan mata pun tak nak belajar lagi. Rugilah puan-puan. Nanti di hari kiamat, siapa yang tak belajar akan menyesal. Dan mereka akan minta pada Allah, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia untuk kami beramal soleh. Jawapannya tak boleh lagi lah. Sebab apa, dah berada di hari kiamat. Jadi terima kasih tuan-tuan. Betul lah bacaan tadi. Mudah-mudahan saya doakan
bacaan itu menjadi bacaan yang kekal sepanjang hayat pada diri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan ini selesailah perbincangan bab yang ketiga kita. Maka jangan lupa sambung latihan kita pada muka surat 17 ya. Nanti balik rumah, Ustaz bagi masa 7 hari 7 malam ni. Puan-puan sambung latihan muka surat 17 di bawah tajuk ni, wajibul ghannah. Ada berapa petak ni? 4 petak ni, maknanya puan-puan kena cari contoh dalam surah Al-Insan. Boleh ke? InsyaAllah. Siapa yang dah buat tu tahniah, tapi jangan hantar dulu. Semua akan hantar pada minggu depan. Semua pelajar akan hantar muka surat latihan muka surat 16 dan 17 pada minggu hadapan. InsyaAllah. Okey, mari kita baca Quran untuk sesi praktikal kita. Sudah tentu kita masih membaca surah Al-Baqarah. Silakan buka surah Al-Baqarah kita. Ayat berapa kita baca sambung hari ini? 166 ya. 166. Okey, 166. Tengah-tengah ya. Ittabarra'al ladzina. Muka surat 57 ni. Quran jilid yang pertama. Warna coklat. Sampai bila kami nak baca Quran ni Ustaz? Sampai khatam lah. Sampai habis. Selagi tak habis surah Al-Baqarah dan ada juga sebahagiannya surah Ali Imran. Selagi tu puan-puan tak boleh baca jilid yang kedua lagi ya. Okey, ready? Ready sama-sama. Ayat 166 surah Al-Baqarah. Muka surat 57 juzuk yang kedua. Okey puan-puan, ikut Ustaz baca sat lagi tau. Lepas tu cuba kita semak. Ada tak wajibul ghannah pada bacaan kita ya? Okey, kalau ada kita tandakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. Berhenti kat situ dulu ya. Sambung lagi. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Tengok balik ayat tadi, jumpa tak wajibul ghannah? Tak jumpa. Kenapa tak jumpa? Tak ada mim sabdu, tak ada nun sabdu. Habis cerita. Jadi kalau anak cucu tanya, mak kenapa tak ada wajibul ghannah? Kamu tak nampak ke mana ada mim sabdu dengan nun sabdu? Betul? Maka tak adalah hukum tersebut. Sambung. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً. Macam ada je wajibul ghannah. Mana? Anna. Baca molek-molek. Yes, boleh digariskan, itulah wajibul ghannah. Dan kebetulan Quran yang kita pakai ni ada tajwid, ada nombor. Maka wajibul ghannah itu diwakili dengan nombor 35. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Macam ada juga wajibul ghannah. Mana? Minna. Pandai gariskan ataupun dah ditandakan dengan nombor 35 ya. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Ada ke wajibul ghannah? Tak ada. Sambung. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ.
Ada tak wajibul ghunnah? Ada kat mana? An-nar. Seperti mana contoh dalam di whiteboard ustaz tadi. An-nar itu wajibul ghunnah. Tetapi kena ingat, dalam masa yang sama dia ada hukum lain juga namanya alif lam syamsiah. Cuma ustaz nak bagi tahu ni. Kalau di whiteboard tadi ustaz tulis ada dua hukum kan? Namanya apa tadi? Alif lam syamsiah dengan wajibul ghunnah kan? Tapi dalam Quran tajwid kita, ulama ni dia guna nama yang lain. Dia combinekan nama tu. Jadi dia tak sebut alif lam syamsiah dengan wajibul ghunnah, dia sebut apa tahu? Idgham syamsi bi ghunnah. Bi ghunnah. Faham tak makna ayat ni? Okey, mari saya terangkan. Idgham syamsi itu nama lain bagi alif lam syamsiah. Bi ghunnah itu maknanya apa ji? Bi tu dengan, serta. Ghunnah tu dengung. Jadi idgham syamsi yang dibaca dengung. Sebab apa? Melibatkan nun sabdu dekat sini. Jadi cuma perbezaannya kat sini satu nama, kat sini ustaz bagi dua nama. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan bebas untuk memilih mana-mana jawapan. Kalau tuan-tuan hanya beri jawapan idgham syamsi bi ghunnah pun betul, ataupun yang terbaik sekali kalau ikut pengajaran saya, puan-puan nyatakan dua hukum, alif lam syamsiah dan wajibul ghunnah. Itu lebih jelas. Terpulang pada masing-masing lah. Ustaz kenapa ada pandangan macam ni? Ini namanya khilaf di kalangan ulama. Khilaf tu bukan salah. Khilaf ni berbeza pandangan di kalangan ulama. Ada ulama yang kata alif lam syamsiah dan wajibul ghunnah. Ada ulama pula mengatakan hanya sekadar satu hukum, digabungkan kedua-dua hukum ni jadi idgham syamsi bi ghunnah. Sebut? Itulah nama yang diguna dalam buku Quran tajwid yang kita pakai hari ini. Faham? Jadi tuan-tuan, ikut mana? Puan-puan rasa nak nama panjang ke nama pendek? Kalau saya nama pendek, yang dua ni. Tapi kalau puan-puan nak guna nama panjang, silakan. Tak ada masalah. Ya? Dan puan-puan, jangan salah faham dekat situ. Ya? Jadi perkataan minan nar tadi adalah hukumnya idgham syamsi bi ghunnah ataupun boleh disebut alif lam syamsiah dan wajibul ghunnah. Okey, sambung sebelah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardh. Berhentilah dulu, nampak tak cukup. Tapi kan dalam ayat tadi macam ada je wajibul ghunnah. Mana? Anna satu, lagi satu. Mimma, yes. Ada berapa? Ada dua. Cuma Ustaz nak khabar sekali lagi, perkataan annas itu ada hukum lain juga disebut idgham ataupun alif lam syamsiah. Boleh juga disebut alif lam syamsiah bersama dengan wajibul ghunnah. Ataupun dalam nota ni disebut dengan idgham syamsi bi ghunnah. Seperti mana yang Ustaz terangkan di whiteboard tadi ya. Jadi puan-puan, tapi yang paling mustahak pada annas dengan mimma ada hukum wajibul ghunnah. Dua-duanya ada. Puan-puan sambung. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Dalam baris ayat tadi yang terakhir, jumpa tak nun sabdu? Kat mana? Innahu. Maka itulah wajibul ghunnah. Betul? Muktamad. Okey. Ada tak mim sabdu? Ada. Kat mana? Aduwwum mubin. Puan, adakah itu wajibul ghunnah? Ya. Puan, tengok. Dekat sini ada nombor puan. Sebenarnya nombor ni boleh bantu kita puan ya. Okey, innahu tadi muktamad, tak ada kemuskilan, itulah adalah wajibul ghunnah. Tapi aduwwum mubin bukan puan. Sebab apa dekat sini, walaupun ada mim sabdu, tapi sebelumnya itu tanwin. Ji, kalau ada tanwin jumpa mim sabdu, apa nama hukumnya? Ni, idgham
Maka dengan itu ulama ustaz yang buat buku ni, buku Quran tajwid ni dibubuh nombor 5. Nombor 5 kalau puan-puan ada nota ni, nombor 5 disebut sebagai idgham ma'al ghunnah. Ustaz ni tak khabar pun wajibul ghunnah. Nampak? Maknanya dekat situ adu mubin walaupun ada mim sabdu tapi tidak disebut dengan wajibul ghunnah sebab adanya tanwin sebelum mim sabdu. Maka ini lebih kepada idgham ma'al ghunnah. Persoalannya, idgham ma'al ghunnah dengung tak? Dengung. Wajibul ghunnah dengung tak? Dengung juga. Jadi puan-puan jangan ditimbulkan masalah di situ dari segi dengungnya. Tetap kedua-dua hukum ini dengung. Cuma nama hukumnya berbeza. Ya. Sambung. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'. Saya nampak macam ada wajibul ghunnah. Sila. Betul, tepat sekali. Innama itu wajibul ghunnah. Sambung. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Perasan tak dua baris ayat yang kita baca tadi tak ada mim sabdu, tak ada nun sabdu, betul? Maka jangan dikaitkan dengan hukum wajibul ghunnah yang kita belajar tadi. Sambung. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ada ke tidak wajibul ghunnah kita? Tak ada pasal? Tak ada mim sabdu, tak ada nun sabdu. Bagus, alhamdulillah. Sambung lagi. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa Stop kat situ aja berhentinya tuan-tuan. Illa ya. Okey, kau stand balik. Bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'an. Du'a'an wanida'a. Nanti semester depan kalau puan-puan belajar dengan ustaz balik, nampak tak hamzah tu baris dua di atas, di ujung tadi kan? Puan-puan tak boleh matikan tau. Tak boleh baca wanida', tak boleh. Kalau gitu salah bacaan puan-puan. Dia kena baca gini, wanida'. Sebut nanti puan-puan belajar dengan ustaz, namanya kat ujung tu mad aiwat. Hukum mad namanya, mad aiwat namanya ya. Cuba sebut mad aiwat. Okey, nanti belajar semester depan ya. Sambung.
Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Macam ada je hukum wajib bergunah. Summun, sebut betul-betul? Confirm. Wajib al-gunah lah namanya. Pasal apa mim sabdu? Nampak dalam satu kalimah kan? Tu wajib al-gunah lah tu. Confirm. Lagipun dekat situ bubuh nombor 35. Betul lah tu. Sambung lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Berhenti. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tengok balik ayat tadi, jumpa tak nun sabdu mim sabdu? Tak ada, maka tak ada dah wajib bergunah kita. Sambung. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir. Terajak pula walahmal khinzir saja. Nampaknya macam ada wajib bergunah sila. Innama muktamad betul. Gostan balik. Walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. عاد فلا إثم. Ada ke mim dengan nun sabdu? Tak ada, maka jangan dikaitkan dengan wajib bergunah. Teruskan. Innallaha ghafurur rahim. Baru ada wajib bergunah. Silakan. Inna. Bagus. Inna saja cukup memadai wajib bergunah. Ya. Sambung lagi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ada satu wajib bergunah, sila. Inna sekali lagi, pandai. Wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim. Harap-harap cukuplah nampak sampai ke situ, insya-Allah. Amin. Cuba saya nak tegur sikit ni. Perkataan thamanan qalilan ulaika. Cuba ulang kat situ.
lan ulaika, tumpukan kepada kalimah qalilan ulaika. Apa nampak tak dekat situ, dekat qalilan tu ada lam alif. Walaupun tak belajar lagi, tapi saya yakin masa kecil-kecil dulu tok guru kita pesan, kalau jumpa lam alif kecil ni boleh berhenti ke? Jangan berhenti. Jangan berhenti sebab atas sebab makna. Nanti kita belajarlah bab-bab wakaf ni akan datang. Dan puan-puan begitulah kaedah yang saya gunakan tadi. Saya tidak berhenti. Tetapi kena ingat, qalilan ula, tanwin jumpa dengan alif. Apa nama hukum Ji? Apa nama hukum? Izhar halki, sayup-sayup jawapan perempuan. Macam tak berapa confident. Perempuan betul lah tu izhar halki, tanwin jumpa dengan alif. Maka tuan jangan dengung. Jangan qalilan ula, dengung pula kat situ. Jangan. Cuba ulang. Thamanan qalilan ulaika. Cuba ulang kat situ. Qalilan ula. Apa nama hukum qalilan ula tadi? Izhar halqi. Terima kasih. Jadi jangan dengung kat situ tau. Izhar halqi ni siapa mak ayah dia? Nun mati dan tanwin. Puan-puan tak payah rujuk nota. Puan-puan dah ingat dah insyaAllah. Mudah-mudahan. Kostan balik. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Sekali lagi, illan nar itu adalah wajibul ghunnah bersama dengannya alif lam syamsi. Ataupun kita boleh combinekan nama hukumnya menjadi idgham syamsi bi ghunnah. Jadi puan-puan boleh sebut mana-mana hukum yang kita nak asalkan jawapannya betul. Sambung sebelah. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. Ada ke wajibul ghunnah? Tak ada. Teruskan. Fama asbarahum 'alan nar. Baru ada wajibul ghunnah. Silakan. An-nar ataupun 'alan nar pun boleh juga. Sebenarnya an-nar saja pun dah memadai ya. Wajibul ghunnah. Teruskan. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Berhenti. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Ada satu wajibul ghunnah, silakan. Inna sahaja cukup, tak payah sebut wa pun tak apa, tapi kalau dah tertulis wa inna pun okey, tak ada masalah. Jadi puan-puan, persoalannya wajibul ghunnah ni banyak ke tidak tadi? Benar, banyak, senang kita jumpa. Maka kita sebagai orang yang membaca Al-Quran,
maka ambil tahulah tentang hukum tersebut. Ya, cukup sekadar itu bacaan kita. Shadaqallahul azim. Tandakan sekadar 176, minggu depan sambung 177. Boleh ya? InsyaAllah. Dan minggu depan, puan-puan jangan tidak hadir, sebab minggu depan saya nak sambung ulang kaji kita pada bab yang keempat pula, iaitu hukum alif lam. Sama ada Qamariyah atau Syamsiah. Terima kasih banyak-banyak atas komitmen untuk hadir pada hari ini. Mudah-mudahan jangan lupa latihan Ustaz tu. Muka surat 17 yang melibatkan hukum wajibul ghunah. Dan jangan lupa minggu depan kena hantar buku latihan kalau siap. Kalau tak siap, sambunglah buat kerja sampai siap. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.